Okey, tajuk kita yang seterusnya ialah gerakan linear bahagian 2. Bahagian 1 kita dah selesai. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, jadi kita akan tengok apa hasil yang akan kita perolehi pada hari ini untuk tajuk 11.1 gerakan linear bahagian 2 iaitu kita sambung 11.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan laju, laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan harian. Dan yang terakhir ialah membezakan jenis gerakan linear. Okey, jadi cikgu sambung. Baru ni cikgu dah ajar sampai sini, sampai latihan prestasi soalan B. Kira pecutan yang dalam kotak tu latihan prestasi. Lepas tu kita dah sambung dekat formula ni. Ada 4 formula. Formula laju, laju purata, hal laju dengan pecutan. Okay, 4 ni kena sentiasa ada dalam kepala lah, formula ni kena hafal. Okay, kalau dalam soalan dibagi tu bonus. Kalau tidak bagi, awak tak tahu formula jadi tak boleh kira. Okay. Baik, jadi menggunakan formula tu kita tengok dulu contoh pengiraan. Contoh pengiraan kalau macam contoh A ni, cikgu ambil pen dulu. Okay, kalau macam contoh A ni, dia suruh kira laju purata. Jadi laju purata kita pilihlah formula. Okay, formula laju purata kat atas ni dah ada. Ini kalau you tak bagilah, tapi kalau dia bagi, formula salin je lah formula tu. Jadi jumlah jarak dia berapa? Dikabur dah, dia lari 100 meter jumlah jarak dia. Okay, masa dia berapa? Masukkan sahaja dalam formula dan ambil kalkulator kira. Okay, soalan B. Kita tengok contoh B. Cikgu bincang lagi contoh ni ke bincang dah? B, C, D ni bincang lagi contoh ni? Tak bincang lagi? Okey, kita sambung B lah. B, sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B berjarak 800 meter. 800 meter dalam masa 65 saat. Kemudian kereta patah balik dari B ke C, patah balik. Daripada A ke B, dia pergi, lepas tu dia patah balik dengan kereta daripada B ke C. Pada jarak 350 meter dalam masa 30 saat. Maknanya hot ni 350 ni kat C ni. Okey, 350 30 saat. Yang 800 meter 65 saat ni yang ni dekat A ke B. Jadi dia tanya berapa laju kereta itu pada titik B? Berapa laju pada titik B? Jadi kena bahagilah sebab dia tanya laju, bukan hal laju. Okay, bukan hal laju purata. Bukan hal laju purata. Jadi dia kira laju sahaja. Dia nak laju saja, jadi automatik ambil formula jarak bahagi masa. Jarak berapa tadi? 800. Okay, masa berapa? Dah bagi tahu dalam soalan 65. Ambil kalkulator, settlekan. Okay, unit kena betul lah. M bahagi S. Jadi M per S. -1 lah. MS -1. Okey, soalan yang kedua, tentukan jumlah sesaran. Ingat balik, sesaran ialah titik daripada mula ke berhenti. Titik terpendek. Okey, titik terpendek. Tadi ingat balik dia gerak daripada A ke B, lepas tu dia balik ke C. Jadi dia mula di A, dia berhenti di C. Ingat balik, sesaran kita kira
hanyalah titik mula dengan titik akhir. Jadi maksudnya kita perlu kira A ke C sahaja. Itu adalah sesaran. Jadi macam mana nak tahu jarak daripada A ke C? Kita ambil total daripada A ke B tadi 800. Jadi 800 tolak sini 350. Jadi tolak je 350 dapat 450. Soalan B2 ni faham ke tak? Sesaran ni. Macam mana dapat 450? Faham ke tak? Faham ke tak? Hello? Faham ke tak? Okey, sesaran. Sebab apa kita ambil 450? Sebab kita ambil titik mula dengan titik akhir saja. Cari jarak dia. Itu sesaran. Okey, kemudian dia nak hal laju. Jadi hal laju ialah sesaran bahagi masa. Sesaran dapat dah jawapan tadi. Okey, masa 65 saat. Masa 65 ke? Okey, masa bukan 65 sebab masa kita kira daripada mula sampailah dia habis. Okey, sini 65, sini 30. Jadi kena tambah. 65 tambah 30. Okey, daripada mula sampai dia berhenti. Sesaran daripada dia mula sampai dia berhenti, kita ambil A ke C tadi jawapan, pindahkan 450 bahagi 95. Kak awak tanya apa 95? Sebab masa perjalanan keseluruhan dia 65 tambah dengan 30. Jadi dapat 95 bahagi guna kalkulator. Okay, jelas Next, berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dari keadaan pegun? Kena ambil note, take note ni, gariskan bila dia kabur dari keadaan pegun maksudnya kosong. Hal laju awal dia kosong. Hal laju awal dia ialah 0 meter per saat sebab dia mula daripada pegun. Dan mencecah hal laju 10.44 meter per saat di garisan penamat. Maksudnya ini adalah hal laju akhir. Okay. 100 meter jarak dia bagi, tempoh masa 9.58. Jadi pecutan mesti ada perubahan hal laju. Hal laju akhir tolak hal laju awal. Jadi tadi tahu dah sini hal laju akhir 10.44 tolak 0 meter per saat. Sebab hal laju awal dia pegun daripada keadaan dok gerak. Kosong lah. Bahagi dengan masa. Masa dia 9.5 saat sebab dalam soalan dah bagi tahu. Bahagi dapatlah 1.09 meter per saat, negatif 2 sebab ada 2 saat atas negatif 1, bawah 1 lagi S, dia dapat negatif 2. Ingat pecutan mesti negatif 2. Okey, next. Kalau tak faham kabur Ini kalau tak faham ni bahaya ni sebab kayak gini nak selesai masalah tak boleh. Nak kira tak boleh kalau tak faham. Dia kena ikut step-step dia bagi tahu tu. Okey, soalan D. Syafiq berlari dari titik mula R ke S yang terletak pada jarak 100 meter utara dari R. Kalau dalam soalan periksa dia tak akan bagi rajah ni. Dia tak akan bagi rajah ni. Awak kena buat lakaran sendiri. Okay. Jadi dia kata dia mula di R. Dia mula di R. R tu di mana? Di sini R. Okay. Dia kata pada jarak 100 meter utara dari R. 100 meter utara dari R. Jadi dia pergi ke utara 100 meter. Baru sampai ke S. Sebab dia kata perjalanan daripada R ke S. Ni R ke S. Okey, kemudian dia berlari pula ke arah T. Dia pergi pula ke arah T pada arah timur dari S. Jadi timur ke kanan lah. Sampai kat T. Jarak dia 150 meter. Kemudian dia lari lagi ke arah U. Arah U ialah selatan daripada T. 100 meter ke selatan sampai dekat U. Okey. Jumlah masa yang diambil ialah 60 saat. Maksudnya keseluruhan ni masa dia ialah 60 saat. Okey. Lepas tu barulah mari soalan. Soalan mari satu-satu sub soalan. Ini memang track ataupun perangkap. Kalau awak tak erti kira, part-part ni awak dapat kosong markah. Okay, jadi kena tahu semua step nak kira. Yang pertama, dia suruh kira jarak. Okey, jarak tadi maknanya kita kira semualah daripada R ke S ke T ke U. Jadi tambah je. 100 tambah 150 tambah 100 meter. Jadi dapat 350 meter. Jelas tak jarak? Jarak paling mudah lah. Tambah je. Jelas Okey. Jelas. Okey, kemudian yang kedua, laju purata. Kena hafal formula laju.
Laju ialah jarak bahagi masa. Jadi kalau dia nak laju purata, kena kira dulu jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi jumlah jarak kira dah soalan nombor 1. Bubuh je lah 350. Jumlah masa dibagi tahu dah dalam soalan 60 saat. Jadi kira je dengan kalkulator dapat 5.83 saat. Meter per saat, sorry. Okey. Kemudian dia nak sesaran. Dia nak sesaran. Okey. Jadi sesaran dia berapa? Sesaran dia. Sesaran kita ambil titik mula ke titik akhir. Kenapa jawapan 150 ke arah timur? Sebab dia mula di R, dia berakhir di U. Jadi kita kena cari titik mula ke titik akhir sahaja, sesaran. Daripada R ke U ke sebelah kanan, kanan adalah arah timur. Arah timur. Jarak dia berapa? Jarak dia sebab atas ni dah 150, dia mesti serenjang lah bawah ni. Kalau kita lukis baru kita tahu pergerakan tadi. Jadi maksudnya jarak daripada S ke T sama dengan R ke U. Jadi tak payah kira, kita kena tengok lakaran sahaja. Jadi jawapan dia dapat 150 meter ke arah timur untuk sesaran. Faham tak sesaran ni? Okey. Dan last kali ialah hal laju. Okay, kalau ditanya pecutan, sepatutnya ada soalan lagi lah pecutan. Okay, kita kira pecutan. Okey, hal laju ialah sesaran bahagi masa. Dah sesaran dapat dah tadi 150 meter. Salin saja bahagi dengan masa jumlah masa. Okay, jadi jangan lupa sesaran ada 150 meter ke arah timur. Patutnya masa tulis 150 ni tulis lalu ke arah timur. Jadi bila salin dapatlah 2.5 meter per saat ke arah timur. Okey, sekarang cikgu nak tanya pecutan. Nak kira guna pecutan? Pecutan. Formula pecutan tadi benda? Okey. Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. Okey. Awal. So pecutan sama dengan hal laju akhir dia berapa? 100. 100 ke? Hal laju akhir. Ni kira dah ni. Hal laju akhir ni. Ni. Soalan nombor 4. Hal laju. Hal laju ialah sesaran bahagi masa kan? 150 bahagi 60. Itu adalah hal laju akhir. Betul tak? Betul tak? Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 kan kita kira dah hal laju. Betul kan? Sebelum dia berjalan, sebelum dia berlari, dia duduk dalam keadaan apa? Sebelum dia berlari, dia duduk dalam keadaan apa? Pegun. Dia mesti dok gerak dulu sebelum dia berlari. Jadi hal laju awal dia berapa? Kosong lah. Jadi hal laju akhir dapat dah ni 2.5 meter per saat. Hal laju awal dia 0 meter per saat. Masa dia tetaplah sama. Masa sama je 60 saat. Jadi selesaikan 2.5 tolak 0 bahagi 60. Dapat berapa? 0.41. 0.042 meter per saat negatif 2. Okay, cikgu harap fahamlah ke tu cara nak kira. Kalau tak nanti pening. Okay, kita tengok latihan prestasi. Seorang murid telah menyertai acara larian 200 meter. Dia catat masa 26.95 saat dalam acara tersebut. Berapa laju purata larian dia? Laju purata apa bahagi apa? Jumlah jarak dengan jumlah meter. Ya, jadi jumlah jarak dia berapa? 200 meter bahagi 20.90 saat. Okey, jadi dapat berapa? 0.74 meter saat. Mana boleh dapat 0.74? 200 bahagi 26.95. Macam kira balik. Kalau kira je 200 bahagi 26.95. Dapat 0 ke dapat 7?
7.42. 7.42. Sebab tu tajuk ni kena ada kalkulator. Wajib ada kalkulator. Tak boleh main congok-congok je Kalau tak salah. Okey, soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2, Ahmad bergerak dari rumahnya di Seremban menggunakan kereta menuju Port Dickson dengan jarak 25 km dalam masa 0.5 jam. Okey, gambarnya ada tak dalam soalan awak? Gambar 3 segi ni. Ada. Okey, kalau tak ada kena buat, kena bayangkan dan kena lukis. Kemudian dari Port Dickson, dia bergerak ke asal sini, rumah dia di Seremban, lepas tu pergi Port Dickson. Okey, 25 km dalam masa 0.5 jam. Okey, kemudian dari Port Dickson pergi ke Nilai. Ni 1, ni 2, ni 3. Tepat dia, lokasi dia. Okey, jaraknya 40 km dalam masa 45 minit. Okey, tadi jam, sekarang minit. Okey, kemudian dari Port Dickson ke Nilai dalam masa 45 minit. Okey, kemudian dia tanya berapakah laju kereta Ahmad sehingga sampai Port Dickson. Port Dickson sahaja. Laju ialah jarak bahagi masa. Jadi, berapa bahagi berapa? Laju dulu. 20 km. 25 km bahagi bahagi berapa cikgu nak tahu? Bahagi berapa? 0.5 darab 60. 0.5 darab 60 dapat berapa? 30 minit. minit. Okey. Tapi ingat pengiraan dalam meter jarak antara jarak dengan jam kita kena tukar dulu kepada meter dengan saat. Okey. Ingat 0.5 jam, 0.5 jam maksudnya berapa minit? 30 minit. Tapi kita pengiraan laju saat bukan minit. Saat jadi 30 minit berapa saat? Kena darab dengan pula dengan 60. Jadi jaga-jaga. Kalau tak memang salah ni. Sama juga dengan kilometer. Pengiraan laju mesti dalam meter. Tapi kalau awak kira awak nak letak 25 km boleh. Tapi Kak Gi pastikan masa tulis dapat jawapan Kak Gi jangan salah tulis meter. Kena tambah kilometer sini kalau awak buat kilometer. Okay. Jadi pastikan nak selamat tukar kepada meter kepada saat. Wajib tukar meter saat. Jangan guna kilometer, jangan guna jam, jangan guna minit. Okey, faham tak? Betul tak jawapan dapat sama dengan cikgu ni? 13.88. Kalau awak kira tadi darab dengan 60 saja tak dapat lah. Patutnya awak kena darab dengan 60, darab 60 lagi. Kena 2 kali 60. Okey. Dapat tak jawapan 13.88 saat? Okey. Meter per saat jangan lupa unit. Okey, soalan B. Berapakah laju direct je, jarak bagi masa. Tapi sekarang ni sehingga sampai ke nilai. Maknanya daripada mana kita nak ambil? Daripada Port Dickson ke daripada Seremban? Seremban. Daripada Seremban. Okey, dia bukan sesaran ni bukan sesaran. Jadi laju kena tambah belaka sepanjang perjalanan dia. Jadi berapa dia punya jarak? 25. Jarak dia 25? 65. 65 kilometer tukar kepada meter sama dengan jarak dengan 1000. 65,000. Betul-betul 65,000 meter bahagi masa. Masa dia tadi jam, sekarang 45 minit. 45 minit tambah dengan tadi masa dah dapat 1,800. Jadi 1,800 saat tambah dengan berapa? 45 minit berapa saat? 45 darab 60. Cuba kira 45 darab 60. 2,700 sampai 27,000 tambah dengan 1,800.
Jadi dapat 45,000. 4,500. 4,500. Jangan 45,000. Jangan. Okey, lepas tu baru bahagi. Bahagikan. 65,000. 65,000 bahagi 4,500. Dapat? 11.44. Okey, 14.44 meter per saat. Ni yang cikgu punya ni dia kira 81 ni cikgu rasa salah sikit. Ni okey, ni salah ni 14 point. Oh. Dia guna yang ni dia guna 40,000 ni salah ni, bukan 40,000, 65,000 dia salah ni. 65,000. Sebab tu jawapan dia salah. 14.44. Yang ambil potensi ke nilai. Dia ambil position. Salah lah sebab dia tak kata nak position ke nilai. Dia kata sehingga sampai ke nilai. Okay, maksudnya daripada mula lah. Okay, next. Berapakah jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta itu? Sesaran maksudnya daripada mana ke mana kita nak ambil sesaran? Daripada mana ke mana? Daripada Seremban ke Nilai. Ya, Seremban ke Nilai. Oleh kerana perjalanan dia bentuk tiga segi, kita boleh guna matematik. Dia belajar kan? Macam mana nak cari? Macam mana nak cari hypotenuse. Betul tak? Hypotenuse. Daripada Seremban ke Nilai ni nak cari jarak dia sebab dia bentuk tiga segi. Kan tiga segi kita boleh cari punca kuasa 2 dia. Tu matematik. Memang awak kena mahir matematik untuk tajuk ni. Okay. Jadi daripada Seremban ke Nilai kita tengok arah mata angin dulu. Daripada Seremban ke Nilai buat dulu tanda utara, timur, barat. Dia pergi ke mana ni? Dia pergi ke mana ni? Ni timur. Tenggara. Okay, dia pergi ke Tenggara. Jadi berapa jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta itu? Kita nak tahu berapa jumlah sesaran, kita kena cari panjang tapak dengan tinggi. Lepas tu kena tambah, kena cari punca kuasa 2 sebab hypotenuse. Jadi cara dia ialah kuasa 2 kan dulu tinggi dengan tapak sebab dia bentuk segitiga tadi. Tapak dengan tinggi tu kuasa 2. Lepas tu cari punca kuasa 2. Okay, 25 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 dapat berapa? Jangan main tambah barang-barang itu, bukan terus cari 65 kuasa 2 Jadi kena kuasa 2 kan dulu. 25 kuasa 2 dapat apa? 125. Okey, 125 tambah 600. 625 tu. Kan tu yang 125 tu 625. 625. Berapa 625? 25 darab 25. 625. Jadi tambah 1,600. 625 tambah 1,600. Betul tak 1,600? 40 kuasa 2. 2225. 2225. Cari punca kuasa 2. Awak ada kalkulator saintifik kan? Ada. Jadi dapat jawapan berapa? Punca kuasa 2 bagi 2225. Awak kena cari molek. Kalau tak jumpa kena cari molek. Jadi jawapannya 47.17 ke arah Tenggara. Okay, next. Guna molek kalkulator. Kalau tak dapat 47.17, maknanya salah kira lah tu. Okay, hal laju. Berapakah hal laju dari Seremban ke Nilai? Dia nak Seremban ke Nilai, dia nak hal laju. Bila nak hal laju kena tahu sesaran. Jadi sesaran kira dah tadi 47.17. Okay, bahagi dengan masa. 47.17 tu kilometer kena tukar dulu kepada meter. Jadi 47,170. Okay, sebab darat dengan 1,000. Bahagi masa. Masa dia ialah berapa tadi masa dia? Masa 60. mana 60?
1,800 tambah 2,700. 4,500 saat. 4,500 saat. Seremban ke nilai. Seremban ke nilai. Seremban ke nilai bukan ni salah ni. 4,500 saat. Okey, lepas tu dapat jawapan berapa? Kira? 10.48. 10.48. 4,710 bahagi 4,500 dengan 10.48. Okey. Ni salah ni bukan 17.47 tapi ni arah pun salah. 10.48 meter per saat ke arah tenggara. Okey, berapakah pecutan Ahmad jika berlari dari keadaan pegun mencecah 20.44 meter per saat di garisan penamat 400 meter dalam tempoh 45.58 saat. Okey, pecutan. Jadi hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. Berapa perubahan hal laju dia? Hal laju akhir dia berapa? 100 meter. 400 meter. Okey. 400 meter perubahan hal laju. Ni pegun. 400 meter bukan hal laju. 400 meter tu jarak. Sekarang ni kita nak perubahan hal laju. Maksudnya hal laju akhir tolak hal laju awal. 20.44. Okay, 20.44 meter per saat. Hal laju akhir. Ini hal laju akhir. Hal laju awal dia? Tolak? Kosong. Sebab apa? Pegun. Pegun kosong. Tak gerak. Okey, masa? 45. Ya. Straight je. Straight daripada maklumat je. Cuma awak kena tahu cari yang mana satu. Dan jawapan dia kiralah dapat 0.448 meter per saat. Negatif 2 lah ke atas sebab pecutan. Okey, soalan objektif cikgu tak nak bincang. Cikgu nak terus ke ni, hal laju dan pecutan objek. Sepatutnya kita buat eksperimen lah menggunakan pita detik Jadi pita detik ni awak kena kenal walaupun kita tak buat lagi sekarang ni, kena tahulah pita detik ni dia macam kertas panjang. Macam kertas panjang kalau kita beli rebeng tu dia gulung dalam satu gulungan pita tu kan. Gitulah lebih kurang tapi dia kertas. Bila kita masuk dalam ni, dalam jangka masa detik ni satu alat lah. Dia macam mata mesin jahit, macam jarum mesin jahit tu dia akan atas bawah gerak. Jadi bila mata jarum tu bergerak, dia tekan, dia akan kena pada karbon tu akan bagi titik pada kertas pita detik yang bergerak tu. Okey, ibarat macam kita jahit kain, dekat kain akan bekas lubang mata jarum. Gitu. Tapi sekarang ni kita tak guna kain, kita guna kertas. Kertas apa? Pita detik. Kertas tu adalah pita detik. Okey, jadi kena bayangkan je lah sebab tak guna. Jadi pita detik ni kita kena tahu cara untuk kira detik. Dan kena tahu arah gerakan lah. Mana ujung mula, mana ujung akhir. Jadi kena tahu kalau dia mula kat sini, akhir dia kat sini, jadi kena tahulah arah gerakan dia daripada kiri ke kanan. Okey. Kalau kita nak kenal sebenarnya pita detik ni, kalau nak kenal senang je. Titik dia, katalah ni pita detik. Kalau kat sini ni titik ni rapat. Lepas tu kau jauh. Maksudnya sinilah mula. Kau rapat mula. Sebab macam kita nak mula jahit. Dia mesti bolok dulu titik mula tu. Mesti banyak dulu mata kat jahit tu. Baru bila kita lepas kain tu, barulah dia gerak laju. Barulah ada jarak-jarak yang seragam. Okay. Jadi kena tahu masa untuk 1 detik maksudnya satu tap dia. Sekali dia setuh. Kertas tu ialah 0.02 saat. Sebab apa 0.02 saat? Ni kena tahu sebab dia boleh buat 50 detikan bagi 1 saat. Okay? 50 detik bagi 1 saat dia boleh. Maksud dia gini, dalam masa 1 saat dia boleh jejak ataupun jarum dia tu boleh berdetik 50 kali.
Jadi kalau 1 kali detik kena bahagi 50 lah, dapat 0.02 saat bagi setiap detik. Okey, jelas Okey. Ni kena jelas ni sebab KG ada kaitan dengan pengiraan kalau tak faham. 1 detik 0.02 saat. Sebab 1 saat dia boleh buat 50 detik. Kalau awak berlari, 1 saat awak boleh buat 50 lompatan. Contoh, ibaratnya 1 saat awak boleh buat 50 kali lompat. Jadi 1 kali lompat ialah 0.02 saat. Bahagi je. Siapa baru masuk Sekejap nak tengok sikit. Azim. Azim boleh nampak skrin cikgu Lambat masuk, baru bangun tidur. Nampak. Doa ke? Okey, jadi pengiraan untuk menghitung hal laju ada kaitan dengan formula-formula yang kita bincang dah tadi tu. Okey, kita nak tahu sesaran, kita nak tahu hal laju, kita nak tahu pecutan. Okey. Jadi, pengiraan untuk menghitung hal laju. Hal laju ialah sesaran ataupun panjang pita detik. Kita ambil pembaris, kita kena ukurlah daripada titik mula ke titik akhir. Jadi, ambil pembaris ukur dapat berapa cm. Kalau dapat 10 cm, 10 cm. Ini kalau menggunakan pita detik. Okey, kemudian masa yang diambil. Berapa masa yang diambil untuk 5 detik? 5 detik. 5 detik ni dikira macam mana? Mula ni tak kira lagi 1 detik Daripada titik pertama ke titik yang kedua ni baru kira 1 detik. Maksudnya dia bermula dengan kosong lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia bukan 6 detik tapi 5 detik. Maknanya dia ada sela masa dia situ. Jadi 5 detik, tadi dah bagi tahu 1 detik 0.02 saat. Ni memang kena hafal ni. 1 detik 0.02 saat. Jadi darab dengan 5 dapatlah masa dia 0.1 saat. Jelas? Jelas ke tak jelas? Jelas. Okey, sangat jelas, bagus. Hal laju. Hal laju, ingat sesaran bahagi dengan masa. Tadi dah dapat hal laju 10. Jadi bahagi je lah. Bahagi dengan masa. Dah dapat kiraan hak awal tu, hak belakang mudah je lah. Dapat terus kalkulator, dapatlah nilai. Okey, kita test. Kita test faham ke tak faham. Kalau kata faham, patutnya boleh jawab lah ni. Okey, tengok soalan nombor 1. Kira hal laju troli tersebut. Okey, sebelum kita kira hal laju, cikgu nak tahu berapa detik ni? Pita detik yang pertama ni. Berapa detik ni? 5. 5 salah. 7. 7. Okey, siapa jawab 5 kena tengok balik kiraan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faham tak macam mana dapat 7? Faham. Okey, kalau salah kira detik, salahlah jawapan kiraan nanti. Sebab kita nak darab dengan 0.02. Okey, jadi sesaran dia dah diberitahu panjang. Sesaran tu panjang pita detik. Sesaran berapa? 25 cm. Lepas tu bahagi dengan masa. Ini penting kena tahu berapa detik. 7 darab 0.02 saat sebab 7 detik. Darab dengan 0.02 saat. Kenapa darab 0.02 saat? Sebab 1 detik 0.02 saat. Okey, lepas tu bolehlah guna kalkulator, dapatlah jawapan. Okey, jawapan hak guna kalkulator ni mudah je, kira masuk-masuk je tekan-tekan. Tapi hak nak dapat sini ni. Nak bubuh situ nilai berapa tu. Kalau salah bubuh macam tadi, siapa kira 5, dia dapat 5 darab 0.02. Confirm salah. Hilang markah di situ. Okey, next. Soalan nombor 2. Berapa detik soalan nombor 2? Nombor ada dah tu. Berapa detik? 5. Jadi sekarang ni berapa dia punya sesaran? 15. 15 bahagi berapa? Bahagi 5 kali 0.02. Jadi dapat jawapan 150 cm per saat. Okay, centimeter per saat. Sebab unit dia sentimeter, kena ikut unit dia dibagi ni. Sepatutnya unit yang betul ialah meter. Unit yang betul ialah meter, tapi sebab dalam soalan ni bagi sentimeter, awak gunalah sentimeter. Nak tukar ke meter pun tak ada masalah. Jadi kena bahagilah. Oleh kerana 15 cm, berapa meter kena bahagi dengan 100. Okay, next. Soalan seterusnya. Bila ada pita detik, daripada pita detik yang panjang tu nanti kita akan potong. Kita potong dan kita akan letak di sebelah-sebelah. Katalah kita ambil setiap 10 detik kita potong. Kita akan dapat beberapa keratan lah. Katalah kita ambil 5 keratan. Ni kita potong pita detik yang kita guna tadi tu. Letak tapi dengan jumlah detik yang sama lah. Kalau ambil 10 detik, 10 detik belaka.
Potong setiap 10 detik. Daripada sini kita nak buat pengiraan. Okay, dia nak kira hal laju dengan pecutan nanti. Jadi macam mana nak kira? Ni cikgu tunjuk dulu contoh. Nak kira hal laju dulu. Jadi hal laju ialah sesaran bahagi masa yang diambil. Sesaran tu apa? Sesaran ialah panjang pita detik yang membuat 10 detik. Bahagi dengan panjang masa pita detik yang buat 10 detik. Okey. Jadi pita detik ni kita potong setiap 10 detik. 10 detik. 5 jalur 10 detik. Yang awal duduk paling pendek lah sebab dia paling rapat awal. Ni yang kedua, yang ketiga. Sebenarnya dia satu sambungan yang panjang. Satu kertas yang panjang. Lepas tu kita potong 10, dapat 1, 2, 3. Keratan ni kita pindah sini dekat atas kertas graf. Patutnya kita kena buat ni. Eksperimen ni dan kena tepek lah. Tapi nak buat ni duduk rumah. Jadi daripada sini kita buat kira hal laju setiap jalur. Jadi satu-satu kena kira. Macam nak kira, kena ukur lah. Untuk yang pertama ni cuba kita kira kejap. Untuk yang pertama ni. Berapa? Okey, jadi untuk yang pertama sekali ambil sesaran. Sesaran tu apa? Sesaran ialah panjang pita detik. Pita detik yang pertama panjang ni berapa? Panjang 2 cm. 2 apa ni? 2 cm. Jadi 2 cm bahagi berapa detik? Berapa detik tadi? 10 darab 0.002 saat. Jadi hot ni tetap seumur bawah sebab semua 10 belaka. Jadi 10 darab 0.02 dapat 0.2 lah. Betul tak? Betul. Jadi 0.2 saat. Ini untuk yang pertama. Dapat jawapan. Lepas tu yang kedua. Berapa cm yang kedua? 4 cm. 4 cm. Bahagi pula 0.2 saat juga sebab jumlah detik dia sama. Yang ketiga. Yang ketiga berapa? 6 cm. Bahagi 0.2 saat. Okey, nombor 4. 8 cm bahagi 0.2. Nombor 5, 10 cm bahagi 0.2 saat. Jadi dapatlah jawapan setiap detik tu. Okey, dapat hal laju. Ni semua hal laju ni. Kita kira ni semua ni hal laju. Okey, faham tak? Faham tak? Okey. Kita nak kira pecutan, kita kena tahu dua je. Hal laju akhir dengan hal laju awal. Cikgu nak tahu hal laju akhir dengan hal laju awal hak mana? Pita yang mana kita ambil ni? Pita 1, 2, 3, 4, 5. Pita yang mana tolak pita mana? 1. Tolak 1. 5 tolak 1. Okay, pita 5 tolak 1. Jadi perubahan hal laju tu adalah pita yang kelima tolak pita yang pertama. Tapi bahagian bawah ni kena hati-hati. Masa yang diambil ialah sela masa. Sebab apa sela masa? Sebab dikira macam ni. Kita tak boleh ambil terus 5 darab 0.02 tak boleh. Sebab apa? Sebab ia macam detik kot tadi. Kita ambil sini. Yang pertama ke yang kedua ni baru kira 1 sela masa. 1. Sini 2. Sini 3. Sini berapa? 4. Maksudnya kalau ada 5 pita, sebenarnya sela masa dia cuma 4. Sebab tu formula dia kena tolak 1. Ni kalau ada 5 pita, kena tolak 1 dulu. Baru darab 0.2. Faham tak? Faham. Sebab apa kena tolak? Sebab macam cikgu tunjuk saat ni lah. Sebab bila kita gerak ni daripada sini ke sini baru kira 1, 2, 3, 4. 4 saja sebenarnya sela masa. Jadi masa untuk 10 detik dalam satu jalur, ni macam kita kira tadi lah. 0.2 saat. Jadi bila kita dapat dah formula tu baru kita kira. Okay, kita kira perubahan hal laju tadi. Kita dapatlah yang kelima dengan yang ni kira dah bawah ni. Yang kelima dia dapat, detik pertama dia dapat 10 cm per saat. Detik yang kelima dia dapat 50 cm per saat. Jadi nak kira pecutan, tolak dulu 50 tolak 10. Tapi bawah ni bukannya 5 darab 0.2. Kena tolak se. Jadi 4 sahaja. 5 tolak 1. 4 sahaja darab 0.2 dapat 0.8. Baru dapat 50. Ini kalau salah sini, salahlah jawapan sini. Okey, kita test soalan. Apakah yang ditakrifkan dengan hal laju? Ni dalam nota ada, nota awal-awal tu. Hal laju ialah kadar perubahan sesaran. Okey, hitung selang masa yang diambil bagi 1 detik. Selang masa.
Berapakah selang masa yang diambil bagi 1 detik? Tadi kita bincang dah tadi. Berapa jawapan dia? Satu lah. Bahagilah satu selang masa bahagi dengan 50. Sebab satu saat dia boleh buat 50 detik. Jadi dia nak selang masa bagi 1 detik, 1 detik bukan 50 detik. Kan satu saat dia boleh buat 50 detik. Jadi dia nak 1 detik. 1 detik. Bahagi ya, 1 bagi 50. Dapat berapa? 0.02. 0.02. Okey, sekarang ni ukur. Awak dapat berapa berdasarkan modul awak? Cikgu punya ni mungkin tak sama Pita detik pertama, cuba ukur berapa cm. Pita detik kedua berapa cm awak dapat? Yang pertama awak dapat berapa? Nombor 1 2 cm. Nampak 2 cm. 2 cukup? 2 cm. Okay, 2 cukup. 2.0. Okay, maknanya hak ni salah. Yang kelima dapat berapa? 4.1 cm. 4.1. 4.1. Boleh terima, 4.0 pun boleh terima. Okey, jadi sekarang ni berdasarkan ukuran kertas awak tu, hitungkan hal laju. Jadi hal laju ialah sesaran bahagi masa. Panjang dia lah, panjang dia berapa? Pita pertama tadi kan ukur dah. Ni dia nak pita pertama. 2. 2 cm. Okey, 2 cm. Jadi 2 bahagi berapa? Masa dia? Berapa detik? 0.02 detik. 0.02. Saat. 0.02. Dia kenapa 0.02? Ada berapa detik ni? Cuba bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa detik ni? Berapa detik 10. 10. Jadi darat tak dengan 10? Darat tak dengan 10? Jadi kena darat lah. 10 darat. Awak ni tak tolak lagi sebab nak kira pecutang lagi. Masa kira pecutang baru tolak 1 Yang ni kira pita yang pertama dengan pita yang terakhir, tak tolak lagi 1. Okey, jadi dapat 0.02 saat darat dengan 10. Dapat 0.2 saat lah. Kan? Okey, jadi jawapan 2 bahagi 2 cm bahagi 0.2 saat. Dapat berapa? 10. 10 apa? 10 cm per saat. Per saat. Okey, detik yang kelima pula. Yang kelima berapa cm tadi? 4.1. Nak ambil 4.0 pun boleh. Tapi ni cikgu ambil contoh 4.1. Masa dia sama tak dengan hak atas? Masa dia sama tak? Sama. Jadi 10 darat 0.02 saat. Jadi dapat 4.1 cm bahagi 0.2 saat. Dapat jawapan berapa? 20.5 cm per saat. Okey, sekarang kira selang masa dari pita detik 1 ke pita detik 5. Berapa tolak berapa? Pita detik ada 5. Jadi 5 tolak 1. Ingat nak kira selang masa. Selang masa berapa jumlah pita tolak dengan 1 baru darat dengan 0. Nak darat 0.02 ke nak darat 0.2? 0.2. Kenapa 0.2 bukan 0.02? Kenapa 0.2? Sebab satu pita ada 10 detik. Tadi kita darat hot ni kita darat 0.02 sebab dalam satu pita tu setiap masa bagi detik 10 darat ada 10 kali. 1 detik. Sekarang ni Pak darat bukan darat 10 kali dah. Pak darat 10, dalam dia ada 10 lagi. Pening sikit kot. Tapi nak cover yang ni bagi 10 detik. Masa bagi 10 detik. Dia ada 5 pita. 5 pita kena tolak 1. Baru dapat jawapan. Okey, berapa dapat jawapan? 0.8. Tak ada sentimeter ni, tak ada sentimeter. Ni mana ada sentimeter sini? Bilangan pita 4. Pak darat saat je. Jadi 0.8 saat sahaja. Selang masa. Okey, sekarang baru kira pecutan. Pecutan ialah hal laju akhir tolak hal laju awal. Hal laju akhir tadi dapat dah berapa? Ni 20
Perpuluhan 2.5 cm. tolak berapa? Halaju awal? Tolak dengan 10 cm. Ya, 10 cm per saat bahagi sela masa. Sela masa 0.8 0.8 cm. saat, bukan sentimeter. Salah. Jangan barang-barang gitu, jeng jawapan. Lepas tu bahagi, baru bahagi. Jadi dapat 10.5 bahagi 0.8. Dapat apa? 13.13 meter per saat negatif 2. Unit penting. Pecutan mesti negatif 2. Dapat tak? Sama tak dengan cikgu? Okey. Kalau tak sama, kena cari siapa sama. Sebab salah kira. Okey, next. Soalan ni. 12.55 dah, jadi soalan ni lagi kita bincang Okay. Soalan ni, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ni. Apa yang kita nampak? Dapat 2 pita detik kan? 1 pita, 2 pita. Jadi panjang pita detik dalam rajah 1.1 B lebih pendek berbanding 1.1 mana pendek? 1.1, 1.2. 1.2 lebih panjang berbanding pita detik dalam rajah 1.11. Bandingkan dua ni lah hasilnya. Satu dapat pita detik yang pendek, satu lagi dapat pita detik yang panjang. Okey. Dapat 2 pita detik ni kan? Jadi pemerhatiannya satu panjang, satu pendek. Oh ya, mana panjang, mana pendek. Okey, kenapa? Kenapa dapat satu panjang, satu pendek tadi? Dia suruh buat inference. Inference ni maksudnya buat apa? Waktu panjang. Jadi nak cover benda. Bila panjang tu, apa cerita dalam dia yang tersirat tu? Apa sebab dia panjang? Kalau panjang maksudnya, adakah dia pecut laju ke dia go slow? Bila jarak antara detik tu, satu ke satu tu, dia jauh. Jauh maksudnya dia pecut ke dia slow? Pecut ke slow? Pecut lah. Macam orang lari. Satu langkah dia panjang. Maksudnya dari titik pertama ke titik kedua tu jauh. Jadi maksudnya berlaku pecutan. Jadi hal laju dia lebih tinggi. Okay? Hal laju rajah ataupun pita detik yang pertama tu, yang kedua tu lebih tinggi berbanding hal laju pita detik yang kedua. Betul tak? Betul. Jadi hal laju pita detik dalam rajah yang pertama, yang kedua lebih tinggi sebab dia lebih panjang. Jadi maksudnya hal laju dia lebih tinggi berbanding dengan pita detik yang lagi satu. Okey, ukur panjang 5 pita detik yang rajah kedua tu. Cuba awak ukur daripada titik mula ke titik akhir dapat berapa cm? Cikgu pasti tak sama dengan awak. Skala dia lari. Cuba awak kira yang awak punya dapat berapa berdasarkan rajah masing-masing lah. Bukan ambil daripada ujung ni ambil daripada titik. Titik ni ke titik ni. Titik mula ke titik akhir. Ada orang jawab 5.5 cm. Okey, ada orang jawab 5.5. Cikgu ambil 5.5 lah. Cikgu tak pasti betul ke tak tu sebab cikgu tak ukur di buku awak. Okey, sekarang ni nyatakan boleh ubah manipulasi. Apa yang dimanipulasi? Cuba tengok gambar. Kat atas ni. Cuba tengok gambar kat atas ni. Gambar pertama dengan gambar yang kedua. Bilangan blok kayu. Bilangan blok kayu. Jadi bilangan blok kayu tu mewakili ketinggian ataupun ketinggian landasan. Sebenarnya kenapa kena ada landasan tinggi dengan landasan rendah? Nak cipta apa tu? Kecerunan berbeza. Nak cipta kecerunan. Cerun. Bila cerun lebih cerun, lebih tinggilah pecutan dia. Okey, pemoleh ubah bergerak balas dia apa? Apa yang bergerak balas yang kita ukur tadi tu? Benda apa? Panjang pita detik. Okey, panjang pita detik tu yang tersurat, yang tersirat dia ialah setiap panjang tu mewakili hal laju. Jadi boleh tulis mana-mana. Okey, sama ada nak tulis hal laju troli ataupun nak tulis panjang pita 5 detik pun boleh. Okey, pemoleh ubah yang dimalarkan, apa yang sama dalam eksperimen ni? Troli Bilangan troli ataupun landasan terpampas geseran. Okey. Bilangan troli, dia guna satu je troli. Okey, hipotesis. Yang tinggi ketinggian landasan semakin laju. Tak boleh semakin laju sebab hal laju bukan laju. Awak kena beza tu. Beza molek. Tadi kita dah tulis dah hal laju troli bukan laju troli. Kalau laju lain.
Kan kita buat ada formula hari tu, kalau laju jarak bagi masa, kalau hal laju sesaran bahagi masa. Jadi kena guna istilah yang betul. Panjang pita detik mewakili hal laju, bukan laju. Jadi semakin bertambah bilangan blok kayu ataupun semakin tinggi landasan, semakin bertambah hal laju troli, bukan laju troli ya. Hal laju troli. Okey, next soalan F. Apakah definisi operasi bagi hal laju? Hal laju ialah kita ukur apa tadi? Panjang. Panjang pita detik yang dihasilkan. Jadi hal laju ialah konsep yang menghasilkan panjang pita detik tu semakin bertambah. Okay? Ataupun kalau pening tu boleh tulis hal laju ialah panjang saja. Ukuran panjang pita detik. Boleh juga. Okey, jadi kita sampai sini dulu. Kita sambung semula nanti untuk kelas terusnya. Jenis gerakan linear, graf ni, jenis graf ni kita sambung kelas terusnya. Okey, sampai sini surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.